Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu topik yang sebenarnya menjadi perhatian seluruh dunia semuanya. Dan tentunya lah ianya berkaitan dengan bencana gempa bumi yang berlaku di Turki dan juga di Syria. Dan sudah tentulah pelbagai berita telah pun dikeluarkan oleh pelbagai pihak. Dan kita juga ingin berkongsi perkembangan-perkembangan terkini berkaitan dengan gempa bumi yang berlaku di Turki dan juga di Syria ini. Dan kalau kita mengikut tentang laporan yang baru saja kami terima, kedudukan terkini, ribuan penduduk sebenarnya maut dan cedera akibat daripada tertimbus dalam runtuhan bangunan di Turki dan juga di Syria apabila gempa bumi berukuran 7.8 magnitude melanda tenggara Turki kira-kira pada pukul 4.17 pagi waktu tempatan Isnin lalu. Dan gempa bumi terburuk dalam tempoh lebih 100 tahun di Turki itu dikatakan meranapkan puluhan bangunan di beberapa bandar dan turut menyebabkan kerosakan teruk di negara jiran iaitu Syria. Dan sementara itu Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO menjangkakan angka korban tragedi itu boleh mencecah sehingga 20,000 nyawa. Malah Presiden Turki iaitu Recep Tayyip Erdogan turut berkata bahawa gempa bumi itu adalah yang terburuk sebenarnya dalam tempoh beberapa dekad. Dan gempa bumi terkuat pernah melanda Turki ialah pada tahun 1939 sebenarnya yang telah meragut sekurang-kurangnya 33,000 nyawa di wilayah Erzika. Dan inilah yang akan mendapat perhatian kita terutamanya tentang bencana gempa bumi yang sedang ataupun yang telah pun melanda Turki dan juga Syria. Baiklah, kita ada 3 tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini di studio. Saya ditemani oleh Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad iaitu penganalisis politik antarabangsa, dan 2 lagi tetamu insya-Allah akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom iaitu Dr. Kamaruzaman Yusof yang merupakan penganalisis Asia Barat dan juga Ketua Unit Penyelidikan dan Advokasi di Yayasan Isra Malaysia. Dan seorang lagi tetamu yang juga akan kita hubungi ialah Encik Muhammad Adib Nur Azman yang merupakan Presiden Persatuan Pelajar Malaysia di Turki. Jadi mungkin banyak sebenarnya yang dapat kita kongsikan berkaitan dengan bencana gempa bumi ini. Dan kita juga terlebih dahulu barangkali Prof kita hubungi dulu Encik ataupun saudara Muhammad Adib Nur Azman yang merupakan Presiden Persatuan Pelajar Malaysia di Turki untuk mengetahui tentang apa kedudukan terkini sebenarnya berkaitan dengan bencana gempa bumi yang melanda Turki dan juga Syria. Assalamualaikum Adib. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, saya okey saja di sini. Alhamdulillah. Baik Adib, ialah kita sebagai rakyat Malaysia juga merasa amat terkesan sebenarnya dengan apa yang berlaku di Turki dan juga di Syria itu sendiri. Tetapi mungkin Adib yang berada di Istanbul di Turki ini mungkin boleh berkongsi tentang kedudukan terkini sebenarnya, apa sebenarnya yang sedang berlaku ketika ini dan apa juga yang sedang dilakukan oleh kerajaan Turki dalam usaha untuk membantu mangsa-mangsa bencana gempa bumi yang melanda Turki dan juga Syria itu sendiri. Adib. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bernama kerana sudia menjemput saya untuk membincangkan sedikit berkenaan situasi kami berada di Turki ini. Susulan daripada gempa bumi yang berlaku pada hari Isnin lepas yang mana telah berlaku peningkatan kematian sebanyak hampir 9,000 dan juga hampir 50,000 kesederaan. Kerajaan Turki sini memberi banyaklah pelbagai bantuan dan juga
pelbagai amaran yang kepada rakyat Malaysia di sini dan juga kami di sini. Sebagaimana kami mendapat berita yang mana Presiden Erdogan sendiri mengisytiharkan darurat di 10 wilayah selama 3 bulan. Oleh kerana itu kami di sini tidak dapat memasuki mana-mana kawasan 10 wilayah tersebut melalui jalan darat dan diutamakan hanya kepada laluan kecemasan sahajalah. Malah kami di sini juga kami sentiasalah memasang televisyen, melihat berita kerana sekarang ini masih lagi liputan berita berkenaan gempa bumi di sana dan masih ada lagi gempa bumi susulan yang berlaku hampir 1 jam di kawasan sana dan juga proses pencarian mangsa-mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan gempa bumi masih lagi dilaksanakan. Dan juga kerajaan Turki memerlukan banyak lagi sukarelawan dan juga sumbangan-sumbangan yang diperlukan seperti pakaian tebal seperti kot, juga makanan-makanan keperluan, juga seperti bantuan untuk para ibu yang hamil dan juga yang telah lahir. Dan kami juga selaku pelajar di sini juga terkesan yang mana kelas dan juga sekolah kami diberi cuti selama seminggu. Sebagaimana saya Islamic University, pelajar Islamic University juga diberi cuti pada minggu ini. Dan saya mewakili Presiden kepada Persatuan Pelajar, yang mana kami di sini mempunyai 168 pelajar rasmi universiti di Turki ini. Alhamdulillah setakat ini tiada lagi yang terlibat dalam kecederaan maupun terkorban dalam gempa bumi ini. Dan kami juga sentiasa membuat laporan berkala kepada pihak media dan juga pihak berwajib serta berhubung rapat dengan Kedutaan Besar Malaysia di Ankara dan juga Konsulat Jeneral di Turki, dan juga termasuk kepada Education Malaysia Jordan di sana. Tapi mungkin menarik juga Deep, untuk kita ketahui sebenarnya. Ada tak pelajar-pelajar kita yang mungkin turut terkena ataupun turut mengalami situasi yang agak mencemaskan bila kita bercakap tentang bencana gempa bumi di Turki ini, terutamanya mungkin mereka yang tinggal di luar Istanbul, di wilayah-wilayah yang mengalami bencana ini? Ya betul, sebaik saja kita mendengar perkhabaran berkenaan gempa bumi, kami terus mencari sekiranya ada pelajar yang berada di sana, dan kami dimaklumkan ada 3 pelajar universiti yang berada di kawasan di Gaziantep, salah satu di kawasan yang terkesan, dan kami sentiasa menghubungi mereka dan setakat ini alhamdulillah mereka telah keluar daripada kawasan gempa bumi itu dan berada di Ankara sekarang. Dan maklumat terkini saya dapat adalah Kedutaan Besar Malaysia telah mengambil diorang di Ankara dan membawa ke tempat yang selamat. Dan bagaimana dengan keadaan cuaca? Dikatakan keadaan cuaca yang agak sejuk di Turki ketika ini, dan itu juga mungkin dikatakan mengakibatkan kesukaran sebenarnya, bukan saja kepada mereka yang mungkin terlibat dalam gempa bumi ini, tetapi dalam kerja-kerja mencari dan menyelamat juga dikatakan mungkin menghadapi sedikit masalah disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak begitu mengizinkan sebenarnya di wilayah-wilayah yang terjejas itu. Komen sikit, Dik? Bagi saya memandangkan sekarang ini musim waktu sejuk, so di kawasan yang berlakunya gempa bumi itu memang kebiasaannya berlaku salji yang amat tebal dan juga cuaca suhu yang agak sejuk. So memang selalunya memang akan memberi masalah dari segi pengangkutan, yang mana jalan akan menjadi terlalu licin ataupun salji yang menebal menyebabkan kenderaan darat sukar untuk memasuki kawasan-kawasan yang terbabitlah di sana. Dan mereka juga selalulah membuat macam mengeluarkan salji-salji tersebut, tapi mengambil masa agak lama lah kerana salji selalu turun rendah di kawasan situ. Baik, Adib, kita akan sembang-sembang lagi, tapi saya juga nak dapat pandangan daripada tetamu yang berada di studio bersama dengan saya, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad. Barangkali Prof, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku ketika ini, ramai yang mungkin tidak mengetahui bahawa sebenarnya ini bukan pertama kali sebenarnya seperti apa yang saya sebut tadi, berlakunya bencana gempa bumi di Turki khususnya. Tahun 1903 pun sudah berlaku, tahun 1912 pun berlaku, walaupun ketika itu
magnitude ataupun skala Richternya agak rendah, tetapi pada tahun 39 macam saya sebut tadi berlaku kematian 32,962 yang terkorban, dan magnitude 7.9 adalah sesuatu yang mungkin tertinggi ketika itu. Dan kemudiannya pada tahun 1999 juga berlaku dengan kekuatan 7.6 magnitude dan mengorbankan lebih 17,000 rakyat di Turki itu sendiri. Kedudukan Turki itu sendiri ataupun Turki itu sendiri bila kita kaitkan dengan fenomena gempa bumi ini, Bang Ali. Yang pertama, Datuk, saya juga turut menzahirkan kesedihan berkaitan dengan bencana yang berlaku di negara Turki dan juga Syria. Kita tahu kedua-dua negara ini adalah negara Islam, dan kita turut bersedih dengan bencana yang dihadapi, terutama dalam keadaan di mana musim sejuk yang melanda kedua-dua negara. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Datuk juga, Turki ini bukanlah satu negara yang kalau kita lihat dalam geografinya berada pada keadaan yang selamat, daripada 18 lebih, bukan saja 1939, 1822 pernah juga berlaku gempa bumi. Cuma kalau kita lihat dari segi Turki itu sendiri, mungkin pada suatu ketika dulu korban mangsa bencana ataupun gempa bumi itu tidaklah banyak, kerana pada ketika itu Turki bukanlah sebuah negara yang moden yang kita lihat pada hari ini. Dan pada hari ini dengan kemodenan yang begitu pesat yang dialami oleh negara Turki di bawah Erdogan, maknanya kita melihat satu keadaan di mana Turki ini menjadi antara sebuah negara Islam contoh, kerana kekuatan ekonominya, kerana kekuatan ketenteraannya, dan seringkali menjadi juru cakap bagi negara Islam di dunia. Walau bagaimanapun, dalam konteks itu juga kita berduka cita kerana kedudukan geografinya itu seringkali terdedah kepada bahaya gempa bumi. Dan kita juga baru-baru ini apabila berita Turki dan juga Syria dilanda gempa bumi berskala Richter yang 7.8 ini adalah satu gempa bumi yang sangat besar dari segi kekuatan kesannya itu. Seperti mana juga yang pernah berlaku di tempat-tempat lain di Indonesia dan sebagainya. Dan dalam konteks ini kita melihat bahawa pemodenan itu juga, dan arus pemodenan, arus pembangunan menyebabkan jumlah angka yang terkorban itu semakin meningkat. Dan juga kita dapati ditambah pula dengan keadaan cuaca yang begitu sejuk, dan juga di kawasan di mana penempatan di kawasan tenggara Turki ini juga adalah pesat, kerana itu merupakan kawasan pelancongan, kawasan yang terkenal dengan sejarah Islam di Turki. Jadi ini juga menyebabkan korban itu semakin meningkat dan juga jumlah itu agak besar. Jadi boleh saya katakan bahawa walaupun dari segi kepesatan pembangunan di Turki itu memanglah menakjubkan, namun dalam masa yang sama Turki juga terdedah kepada bencana-bencana yang besar seperti gempa bumi yang berlaku baru-baru ini. Mungkin kita juga ingin mendapatkan pandangan daripada Dr. Kamaruzaman Yusof yang merupakan penganalisis Asia Barat dan juga Ketua Unit Penyelidikan dan Advokasi di Yayasan Isra Malaysia. Kalau kita lihat Dr. Kamaruzaman, hubungan erat di antara Malaysia dan Turki itu memang sesuatu yang telah pun kita amalkan sebenarnya, dan ianya merupakan suatu hubungan yang cukup erat dan juga ikhlas sebenarnya di antara dua negara ini. Dan kita sendiri merupakan anggota SMART yang pertama sebenarnya dihantar ke Turki untuk proses mencari dan menyelamat ataupun
SAR dan ianya merupakan sesuatu yang amat membanggakan kita, dan saya difahamkan pada hari ini juga kira-kira jam 11 malam nanti kumpulan yang kedua untuk SMART akan bertolak ke Turki dalam usaha untuk terus memberi bantuan kepada rakan-rakan kita yang sedang menghadapi masalah di Turki ini. Tapi apakah pada pandangan doktor hubungan erat di antara Malaysia dan Turki ini sebenarnya yang sudah lama erat itu, dan dengan apa yang kita lakukan sebenarnya memperkukuhkan lagi hubungan persaudaraan dan juga diplomatik di antara dua negara Turki dan juga Malaysia ini? Pandangan doktor. Ya, terima kasih kepada Datuk Syakawi, ahli panel, Prof Muhammad dan juga Saudara Adib. Takziah kita ucapkan kepada penduduk Turki, terutamanya mereka yang telah dilanda suatu malapetaka yang sangat besar. Seperti yang kita tahu, ini antara yang terbesar berlaku dan jangkaannya lebih daripada 11,000, walaupun jumlah yang ada sekarang ni hanya 8,000. Jangkaannya angka itu akan bertambah sehingga 11,000 orang yang mati sama ada di selatan Turki ataupun di utara Syria, merupakan suatu epicenter yang kita satu kawasan di Turki ini. Keseluruhan Anatolia itu adalah kawasan yang kita boleh sebut dilingkungi oleh kawasan yang kemungkinan untuk berlakunya gempa bumi ini sangat besar, seperti yang disebut oleh Presiden Erdogan. Dia kata malapetaka ini tidak boleh kita elakkan, tetapi kita boleh mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan manusia dan mengurangkan risiko. Itu satu hal yang saya rasa kita perlu kongsi juga, yang pertama. Yang kedua, hubungan Malaysia dengan Turki ini telah berlangsung, kalau nak kira dari segi sejarahnya, Datuk Syakawi, sejak daripada zaman Melaka dan selepas itu berterusan. Dan pada zaman moden ini kita dapati antara hubungan yang paling baik ialah negeri Johor lah. Sempat saya tinggal ini, apabila Sultan Abu Bakar melawat ke sana dan ada hubungan diplomatik dan seterusnya. Sungguh pun demikian, hubungan dengan Turki ini diteruskan sehingga Turki menjadi satu rakan kongsi yang sangat rapat dengan Malaysia dalam pelbagai aspek. Disebut oleh Profesor Muhammad tadi, bukan sahaja dari segi aspek pertamanya ialah dari segi aspek hubungan diplomatik semata-mata, tetapi hubungan terutamanya semasa kerajaan Malaysia menjadi pengerusi OIC dan selepas pada itu diambil alih oleh Presiden Erdogan, kita dapati hubungan itu menjadi semakin mantap dan rapat. Dan apabila Dr. Mahathir pada tahun 2019, kalau kita masih ingat sekadar catatan, beliau telah menyempurnakan satu program yang sangat penting, iaitu KL Summit, dan Presiden Erdogan sendiri hadir di antara ketua pimpinan negara Islam yang hadir pada masa itu, dan telah menjanjikan dan menyusun begitu banyak sekali, lebih daripada 10 perjanjian pada masa itu, usaha sama dalam pelbagai aspek. Ini adalah merupakan suatu kelebihan yang dimiliki oleh Turki dan juga Malaysia dalam beberapa aspek. Selain daripada itu juga saya nak sebut tentang bagaimana Turki dan Malaysia menjadi anggota kepada D8 yang merupakan suatu perjanjian ekonomi, kerjasama ekonomi yang sangat mantap di antara negara-negara Islam, terutamanya melibatkan kerajaan Malaysia sebagai satu kepimpinan yang di luar daripada negara Arab yang mempunyai pandangan yang luas dan terkehadapan, dan seterusnya memimpin negara-negara ini untuk menjadi suatu blok ekonomi yang akan memangkinkan lagi kegiatan ekonomi dengan lebih mantap. Jadi apabila berlakunya hal-hal begini, sebagai contoh disebut tadi apa yang berlaku di Erzincan pada tahun 1939, itu antara yang terbesar. Dan selepas benda itu berlaku lagi pada tahun 1999, tahun 1999 di Dusje, ini nama tu agak pelik sikit lah. Nanti saya adik mungkin boleh kongsi dengan kita lah, sebab dia orang sana. Saya hanya pengkaji saja. Jadi begitu juga dengan 10 wilayah dan 10 buah bandar yang diisytiharkan sebagai kawasan tidak selamat oleh Presiden itu, sebenarnya memberikan suatu
ruang kepada rakyat Malaysia, dan kita harap sangatlah Datuk Syakawi supaya kerajaan Malaysia memberikan ruang seluas-luasnya kepada petugas-petugas kita, sama ada NGO, SMART dan mereka yang ingin membantu. Satunya ialah menyelamatlah. Menyelamat ini biasanya dilakukan dalam tempoh 72 jam, 3 hari yang berlakunya hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis. Saya ingat sampai hari Khamis. Kemudian selepas pada itu mereka tidak dapat melakukan kerja-kerja menyelamat lagi, dengan mengambil kira satunya ialah cuaca. Katanya di sana sehingga tolak 10 pada waktu malam, dan tidak memungkinkan yang disebut oleh ramai rakyat di sana yang kita baca menyebutkan, dia kata walaupun kami selamat daripada runtuhan itu, tetapi kemungkinan juga kami akan mati kesejukan kerana tidak ada bantuan dari segi makanan, alat pemanas yang secukupnya, pakaian dan seterusnya kerana cuaca yang ini. Satu hal juga yang saya rasa saya nak kongsi di sini, Datuk Syakawi, mengenai dengan nasib yang sangat malang yang terpaksa ditanggung oleh rakyat yang tinggal di selatan, di utara Syria, seperti di Halab, di Aleppo, kemudian di Idlib, di Jangaris dan tempat-tempat lain itu. Kita rasa ini juga merupakan suatu perkara yang kalau boleh pihak kerajaan kita mengambil perhatian dan memohon secara langsung dengan pihak duta Syria di sini memberikan laluan khusus kepada NGO dan juga kepada pegawai daripada negara kita ataupun sebagainya untuk gerakan menyelamat yang kita sebutkan itu. Baik, kita akan sentuh lagi beberapa lagi perkara bersama dengan Dr. Kamaruzaman sebentar lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya juga diberitahu oleh penerbit bahawa sekiranya anda yang sedang menyaksikan program ini secara live, anda juga kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini. Jadi seperti biasalah, 2 talian kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita tumpu kepada topik iaitu gempa tragis Turki dan Syria menangis. Dan mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan pandangan daripada saudara Adib Nur Azman sendiri yang berada di Istanbul. Adib, bagaimana tentang reaksi daripada negara-negara luar khususnya dalam usaha untuk membantu dalam proses mencari dan menyelamat mangsa-mangsa gempa bumi yang sedang ataupun yang telah pun berlaku di Turki ini? Apakah anda melihat bahawa reaksi negara-negara luar juga begitu cepat dan pantas, dan mereka juga sebenarnya sedang bergerak untuk memberi bantuan yang diperlukan? Adib. Setakat apa yang saya dapatinya, memang kebanyakan daripada luar negara Turki sangatlah proaktif untuk memberi sumbangan ataupun memberi menghantar sukarelawan kepada kawasan-kawasan yang terjejas dengan gempa bumi ini. Dan setakat saya dapat lihat di TV juga, saya dapat tengok ada lebih daripada 50 buah negeri yang sudi menghantar bantuan sukarelawan kepada di kawasan-kawasan terjejas tersebut. Dan okey, saya juga difahamkan Prof, seperti apa yang disebut oleh rakan kita tadi, Dr. Kamaruzaman, di mana NGO tempatan juga sebenarnya sedang menunjukkan satu semangat dan juga minat dalam usaha untuk membantu rakan-rakan kita di Turki ini. Tetapi mungkin ketika ini seperti apa yang disebut oleh ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Turki sendiri, mereka terpaksa mengawal sebenarnya pergerakan NGO yang mungkin ingin sama-sama memberi bantuan kepada mangsa-mangsa gempa bumi ini. Jadi apakah anda Prof merasakan bahawa mungkin NGO di Malaysia juga harus bersiap sedia sekiranya mereka juga ingin memberi bantuan kepada mangsa-mangsa gempa bumi di Turki ini? Memang Datuk, kalau kita lihat Malaysia ni memang antara negara yang
paling ke hadapan apabila berlaku sesuatu bencana. Walaupun kita negara kecil dan kita tidak mempunyai sumber keuangan, kita tidak mempunyai kekuatan dari sudut teknologi, namun kita adalah antara negara yang sering terkehadapan apabila menghantar pelbagai bantuan. Kalau kita tengok Mercy ialah suatu pertubuhan yang memang telah diiktiraf di seluruh dunia, dan Mercy pun telah menghantar pasukan, dan juga SMART, tim kita pun ni yang kedua, dan kita juga difahamkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bantuan 1 juta US dollar daripada kerajaan dan daripada Tuanku Sultan Johor sendiri 1 juta, 2 juta American dollar. Jadi ini juga merupakan satu perkara yang sangat baik. Namun macam Datuk sebutkan tadi juga, kita sebenarnya banyak NGO yang cukup prihatin. Dan kalau kita tengok daripada media-media sosial, memang dari segi usaha untuk mengutip dana sumbangan itu memang cukup banyak. Dan saya juga mengambil kesempatan menyeru supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang menyumbang, dan juga mungkin NGO yang seringkali kehadapan dalam membuat sukarelawan sebegini membantu mangsa-mangsa bencana, mungkin perlu bersiap sedia daripada sekarang, kerana seperti mana yang kita lihat selalunya apabila usaha-usaha menyelamat itu telah tamat, maka proses yang seterusnya ialah mungkin membantu mangsa-mangsa yang masih hidup. Seperti mana saudara Adib sebut, dan juga Dr. Kamaru sebut, dalam keadaan cuaca yang begini, dengan kesan daripada gempa bumi, sudah tentulah elektrik juga tak ada, clean water juga tak ada, Datuk. Jadi mereka-mereka ini bantuan makanan dan sebagainya perlu dihulurkan. Ini benda-benda yang post traumatic syndrome ini akan pasti memberi kesan kepada mangsa-mangsa. Jadi di sinilah usaha-usaha daripada NGO boleh kita gunakan supaya dengan adanya kerjasama yang baik di antara Turki dan juga Malaysia, maka NGO kita dan juga kerajaan boleh membantu menyelaraskan penghantaran sukarelawan-sukarelawan kita untuk membantu, kerana inilah masa dan ketika untuk kita menunjukkan keprihatinan kita kepada saudara Islam kita, di mana ketika ini mereka ditimpa bencana, dan kita tahu Turki juga adalah antara negara Islam yang seringkali membantu negara kita dalam apa juga keadaan, bukan saja dari segi keuangan, bahkan bantuan-bantuan teknikal juga seringkali disalurkan. Jadi bagi saya perlulah mungkin apabila telah ada ruang untuk misi-misi menyelamat itu dibuka, maka NGO kita perlu bersiap siaga untuk membantu mangsa-mangsa yang ada di sana. Baik, barangkali Dr. Kamaruzaman, kalau kita melihat ialah ini dari segi geografinya sendiri, wilayah-wilayah yang mungkin terlibat ataupun menerima akibat daripada bencana gempa bumi di Turki ini, dikatakan begitu jauh sekali daripada Istanbul. Sebenarnya ianya berlaku di sempadan, di antara kawasan-kawasan sempadan di antara Turki dan juga di Syria. Dan sebagai contohnya, kalau kita lihat tentang pergerakan anggota SMART Malaysia yang telah pun berada di Turki, mereka mengambil masa ataupun jarak yang terpaksa mereka lalui ialah 987 km daripada Istanbul untuk sampai ke Adana, di mana bantuan akan disalurkan nanti. Jadi apakah kedudukan geografi yang begitu mencabar ini juga akan merupakan satu cabaran yang hebat kepada usaha-usaha untuk memberi bantuan, terutamanya untuk proses SAR itu sendiri, Doktor? Ya, terima kasih Datuk. Seperti yang kita semua maklum, kawasan ini ialah kawasan sempadan di antara selatan Turki dan juga utara Syria. Itu satu. Kawasan ini juga adalah kawasan yang bergunung ganang dan bukit bukau. Kalau sebagai contohnya pengalaman saya menaiki bas daripada Hatay itu, daripada Antakya nak pergi ke Ankara, walaupun jalannya cantik, tetapi laluan itu bergunung ganang sehingga perjalanan itu menjadi lambat. Itu pada musim panas. Tetapi kalau kita berjalan pada musim sejuk dalam keadaan sekarang ni, walaupun kita ada pasukan SMART kita yang memang smart lah dari segi kerjanya, bagus, Alhamdulillah. Tetapi isunya ialah mereka juga kurang biasa dengan keadaan cuaca yang sangat sejuk, dan ini juga akan melambatkan proses
menyampaikan bantuan, itu satu hal. Dan kebetulan juga kita mendapat maklumat harta pelabuhan yang terdekat dengan Syria ini, iaitu Iskenderun, juga tidak dapat digunakan sepenuhnya kerana sebahagian daripada pelabuhan itu juga terbakar, kesan daripada gegaran. Sebab dikatakan gegaran ini masih lagi berlaku gegaran kecil setiap 1 jam tadi, sehingga menyebabkan keadaan tidak stabil, dan masyarakat takut untuk keluar daripada tempat persembunyian masing-masing. Itu pun satu hal. Satu hal yang lain yang saya rasa pihak wakil-wakil daripada anggota penyelamat daripada seluruh negara seharusnya juga mengambil perhatian dan mengambil kira arahan dan juga taklimat yang diberikan oleh kerajaan Turki terutamanya. Isu yang saya rasa saya nak sebut juga, nak kongsi di sini, ialah masyarakat tempatan di sana, 1/3 sebagai contohnya daripada masyarakat yang tinggal di Antakya ini, di kawasan Hatay sempadan ini, mereka ini adalah orang-orang Arab, dan kawasan ini adalah kawasan yang mereka tidak boleh bercakap selain daripada bahasa Turki ataupun bahasa Arab. Lainlah kalau kita pergi ke Istanbul, ke Ankara, kita pergi ke Izmir, tempat yang Datuk pergi itu kan. Kawasan itu ialah kawasan peranginan, dan memang banyaklah orang yang boleh bercakap bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya boleh faham lah. Jadi itu pun satu hal yang saya rasa, sebab itulah seperti yang disebut tadi, semua mereka yang nak pergi, sama ada NGO, saya mendapat maklumat NGO Cinta Syria Malaysia pun malam ni dah akan terbang ke sana, kerana mereka telah ada hubungan yang baik. Begitu juga dengan NGO yang lain seperti Yayasan Amal, saya mendapat maklumat Muslim Care dan sebagainya, mereka bersedia untuk pergi. Cuma pertamanya nak kena tengok dari segi arahan semasa ke semasa daripada pihak kerajaan Turki, kerana kalau mereka sampai awal kat sana pun dalam keadaan masih tidak selamat, gegaran masih berlaku secara berterusan, kita nak kena pastikan juga supaya keselamatan orang yang pergi itu pun perlu diambil perhatian. Satu. Yang kedua, mereka berdepan dengan cuaca yang masih lagi sejuk, jangkaannya memang agak teruk dan akan memudaratkan pelbagai pihak yang nak membantu di sana. Yang ketiganya ialah perlunya penyelarasan nanti, sebab lebih daripada 50 negara, Amerika dah masuk, Eropah pun semua dah masuk, China dah sampai, Rusia dah sampai, semua dah sampai. Jadi macam satu orang kata perayaan lah pula di sana kan, sebab terlalu ramai. Cumanya kalau tidak diuruskan dengan baik, maka kita bimbang takut nanti akan berlakunya kemalangan, kecelaruan, dan akhirnya akan melambatkan proses membantu dan menyelamat itu, kerana apabila kita bercakap tentang gempa bumi ini, seperti juga tsunami yang berlaku di 2005 hari itu kan, di Aceh sebagai contohnya, kita tidak boleh selesaikan semua masalah dalam satu masa kan. Jadi ada baiknya pada masa ini kita memberi bantuan sebaiknya, dan mestilah di bawah kawalan AFAD itu, iaitu Jawatankuasa Kecemasan yang khusus yang telah dibuat oleh pihak kerajaan. Maklumat yang saya dapat, kerana bila kita membaca, sebagai contohnya sikit lagi, Datuk, kita membaca akhbar luar negara, mereka juga mempertikaikan apakah kerajaan tidak menyediakan bentuk bangunan yang sesuai, kerana mereka dah tahu kawasan ini ialah kawasan yang orang putih kata sangat prone kepada gempa bumi ini. Tapi kalau kita membaca daripada pihak kerajaan Turki, mereka ada sebut bahawa mereka pernah buat suatu latihan gempa bumi ini pada bulan November yang lepas, 13 November yang lepas. Maknanya mereka sentiasa bersedia. Itu satu. Kerajaan Turki juga telah mengemaskini dan memastikan semua bangunan yang nak dibina selepas daripada tahun 2004 mestilah mengikuti syarat-syarat yang ketat yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan bentuk muka bumi dan kemungkinan berlakunya gempa bumi. Jadi maklumat yang saya dapat juga, 8,000 bangunan yang runtuh itu sebenarnya kebanyakannya adalah bangunan yang dibina sebelum daripada tahun 1999. Ini juga adalah merupakan sebahagian daripada tragedi yang kita tidak dapat elakkan. Tetapi nasihat saya ialah supaya
mana-mana pihak yang nak pergi, terutamanya daripada Malaysia, hendaklah sentiasa mengikuti arahan daripada pihak kerajaan Turki, kerana kita masuk kampung orang, kita kena beri salam. Lepas itu kita kena ikutlah apa yang tuan rumah sebut. Jangan orang kata nak pandai pergi sana sendiri-sendiri, round sana sini, akhirnya boleh menimbulkan kesesakan, kekacauan, dan akhirnya tidak sampai kepada matlamat untuk membantu orang yang susah, terutamanya mereka yang telah diselamatkan. Saya juga nak dapat pandangan Dr. Kamaruzaman juga. Satu lagi persoalan sebelum saya kongsikan bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Mertada dan juga dengan Muhammad Adib. Ini ialah ada juga isu ini dibangkitkan. Kita tahu bahawa iaitu wilayah-wilayah yang terlibat dalam gempa bumi ini adalah merupakan sempadan dengan Syria. Dari segi ramai juga dikatakan bahawa yang berada di kawasan-kawasan ataupun di wilayah-wilayah ini ialah merupakan pelarian-pelarian daripada Syria, kerana Syria sendiri sedang menghadapi masalah perang saudara dan sebagainya. Mungkin juga apakah dari segi hubungan politik di antara Syria dan Turki itu sendiri mungkin akan juga memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada bentuk bantuan dan pertolongan yang mungkin boleh diberikan oleh mereka yang berminat untuk membantu sebenarnya. Ya, terima kasih Datuk. Seperti yang kita maklum, sepanjang berlakunya perang saudara di Syria ni, sejak tahun 2011 ini dah masuk tahun yang ke-13, kita dapati kawasan di sempadan Syria itu, iaitu sempadan Syria dengan Turki, dalam kawasan 35 km ke selatan Turki yang berada dalam wilayah Syria, kawasan itu telah dikuasai oleh pihak Turki. Kerana apa? Kerana kawasan itu ialah kawasan wilayah yang sempadan itu diduduki oleh orang-orang Kurdi, dan orang Kurdi ini banyak terlibat dengan YPK, iaitu gerakan menentang kerajaan Turki, menggunakan base mereka di sini. Itu satu keadaan. Satu keadaan yang lain ialah kawasan di utara Syria ini, terutamanya Halab, Idlib, Raqqa dan kawasan-kawasan sekitar itu, di sempadan itu, sebenarnya adalah merupakan juga kawasan yang pernah, dan pada masa ini sebahagian padanya pernah dikuasai oleh ISIS dan juga ISIL. Ini pun suatu kerumitan sebenarnya, sebab masyarakat yang tinggal di sana, mereka telah dibom, tanah-tanah mereka dan tanaman mereka telah dirosakkan, rumah mereka telah dihapuskan oleh kerajaan di Syria di atas alasan untuk menghalau keluar dan menyelamatkan masyarakat daripada terlibat dengan gerakan ISIS ekstrim itu. Jadi sekarang ini apa yang berlaku, mereka telah melalui suatu proses peperangan yang panjang, lebih daripada hampir 13 tahun. Itu satu. Kemudian berlaku pula pelbagai jenis penyakit apabila mereka tidak mendapat bantuan air yang bersih, makanan yang baik dan sebagainya. Dan sudah 13 kali mereka menghadapi musim sejuk, dalam keadaan yang cuaca yang sangat sejuk, di utara itu. Dan sekarang ini berlaku pula satu tragedi yang ketiga, iaitu gempa bumi. Dan gempa bumi ini seperti yang kita tahu, gegarannya sampai hingga dirasakan sampai ke kota Kahirah, yang letaknya kira-kira 1000 kilometer daripada epicenter itu. Jadi sebenarnya saya nampaklah kalau boleh kita menyuruh pada pihak kerajaan kita mengambil perhatian, sebab saya difahamkan kita masih ada lagi pejabat duta kita di Syria suatu masa dulu. Sekarang ni saya tak pasti sebab saya pernah berada di sana. Jadi kita harap sangatlah supaya pihak kerajaan Malaysia menghubungi pihak Bashar Assad secara langsung untuk memastikan supaya kalau negara lain tidak dapat masuk membantu pelarian Syria ini, yang disebut dalam istilahnya sebagai IDP itu, internally displaced people, yang jumlahnya ada kira-kira hampir 15 juta di merata tempat, dan sebagian besar yang mereka berada di sana. Jadi kita harap tindakan itu disegerakan supaya bantuan boleh masuk melalui contohnya pelabuhan daripada Latakia ataupun daripada Tartus, untuk masuk melalui pelabuhan itu sampai ke Halab, sampai ke Idlib dan juga Aleppo, untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada manusia, terutama kanak-kanak dan wanita yang sedang
menghadapi keadaan yang sangat genting, sangat getir, untuk memastikan supaya mereka diselamatkan tanpa mengambil kira hal-hal politik yang berlaku. Baik, terima kasih. Kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan ketiga-tiga tetamu, seorang berada di studio dan dua lagi kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Kita berehat buat kali terakhir. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Baiklah, kita kembali semula. Terima kasih banyak-banyak kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan sebelum saya dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Ahmad Martada, saya juga ingin berkongsi sesuatu bersama dengan Muhammad Adib Nur Azman yang merupakan Presiden Persatuan Pelajar Malaysia di Turki. Jadi setakat ini barangkali Adib, apa yang dilakukan oleh Masad sendirilah dalam usaha untuk menjamin bahawa setiap apa yang berlaku ketika ini akan diketahui ataupun dimaklumkan kepada pelajar-pelajar kita yang berada di Turki khususnya. Silakan, Dip. Untuk persatuan kami, Persatuan Pelajar Malaysia di Turki, kami ada SOP kecemasan sekiranya berlaku kecemasan seperti kebakaran, gempa bumi ataupun kudeta. Tapi biasanya yang kecemasan yang berlaku di sini ni adalah gempa bumi lah. Yang mana kalau gempa bumi ni biasanya kami dapat alert dengan cepat lah kalau di Twitter ataupun di melalui grup WhatsApp sendiri. Sekiranya kami mendengar ada gempa bumi di kawasan-kawasan yang kami tahu ada student di sana, kami melihatlah, kita ada kutip macam maklumat data pelajar setiap permulaan awal semester. Jadinya bila kita melihat ada kawasan gempa bumi tersebut, ada pelajar, kami menghubungi pelajar-pelajar di sana dan juga kami juga membuat bahan yang mana kita menunjukkan apa kecemasan tersebut dan nombor AJK kebajikan kita yang dapat orang dapat hubungi. Yang bila mana kita tahu ada pelajar-pelajar yang terkesan di sana, kami menghubungi dan juga membuat sebarang bantuan sekiranya ada seperti rumah rosak ke ataupun ada memerlukan bantuan makanan ataupun bantuan kewangan. Daripada situ kami membuat maklumat susulan lah kepada pihak berwajib seperti konsulat dan juga di kedutaan besar lah di sini. Dan juga kami juga sentiasa memberi update dan juga perkembangan kepada pelajar-pelajar Malaysia di Turki ini melalui grup WhatsApp yang mana kami tubuhkan untuk memberi maklumat-maklumat berkala kepada pelajar-pelajar Malaysia di sini. Jaminan daripada Adib sendiri mewakili Masad, apakah pelajar-pelajar, keselamatan pelajar-pelajar kita di Turki ini, terutamanya dalam situasi yang begitu genting sekarang ini, bercakap tentang bencana gempa bumi ini, sentiasa akan diberi perhatian yang serius oleh Masad khususnya? Betul, kalau dari sini kami sentiasalah memberi amaran dan juga nasihat kepada para pelajar untuk sentiasa berjaga-jaga atas segala kecemasan yang bakal berlaku. Mana juga kalau untuk gempa bumi ini juga kami membuat pesanan kepada pelajar untuk sentiasa
ada beg kecemasan yang mana kita akan letak pasport dan juga barang-barang keperluan, termasuk juga pakaian. Sekiranya berlaku gempa bumi di waktu tengah malam sebagaimana gempa bumi yang berlaku di awal pagi tersebut, kita dah ada sediakan beg kecemasan untuk keluar dengan segera. Baik. Okey, terima kasih banyak-banyak Adib kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Jadi kami mendoakan supaya Adib dan rakan-rakan yang berada di Turki ini akan sentiasa berada dalam situasi yang selamat dan sentiasa berhati-hati dalam menghadapi apa saja situasi yang mungkin tidak dijangkakan berlaku akibat daripada gempa bumi bencana gempa bumi di Turki ini. Baiklah, kita ingin juga dapat pandangan Prof. Dr. Ahmad Martada Muhammad sendiri. Ini berkaitan dengan situasi ekonomi. Kalau kita lihat daripada apa yang berlaku, difahamkan bahawa ekonomi Turki sendiri menghadapi satu kelembapan yang mungkin juga akan mengambil masa untuk proses pemulihan itu sendiri. Apakah ini juga mungkin akan memberi juga impak ataupun kesan kepada usaha-usaha untuk membantu mangsa-mangsa gempa bumi di Turki ini? Pasti, Datuk, kerana kita lihat dalam konteks di mana kelembapan ekonomi dunia, Turki juga tidak terkecuali dalam menghadapi kesan daripada konflik yang berlaku di dunia. Perang Rusia Ukraine misalnya, kemudian kita tahu bagaimana di European nation ini layanan mereka terhadap Turki juga adalah dalam bentuk diskriminasi yang nampak jelas bagaimana negara-negara Eropah sebenarnya tidak menyokong banyak tindakan-tindakan dan dalam masa yang sama cuba untuk melakukan pelbagai sekatan ekonomi terhadap Turki itu sendiri. Apatah lagi kita lihat kalau dalam konteks geopolitik antarabangsa, Turki ini adalah antara negara yang sangat menyokong terutama pembebasan Palestin daripada rejim Israel. Jadi yang inilah yang kita tahu bahawa terdapat kesan yang berlaku di Turki sendiri, dan akibat daripada itu apabila adanya gempa bumi sebegini dengan skala Richter yang cukup besar, pastilah ia juga akan memberi kesan dari segi keupayaan kerajaan sendiri untuk menyalurkan bantuan. Dan kita juga tahu bahawa Turki amat bergantung kepada sektor pelancongan yang memberikan pendapatan kepada GDP negara lebih kurang 6 hingga 8%. Dan ini adalah satu jumlah yang sangat besar, dan sudah tentulah apabila keadaan yang berlaku pada hari ini memberikan kesan pasti kepada sektor pelancongan. Dan kita tahu bahawa di selatan Turki ini ataupun di tenggara ini adalah kawasan pelancongan. Dan sudah tentulah apabila berlakunya gempa bumi di kawasan tersebut, sektor pelancongan akan turut terjejas. Dan juga di samping itu sektor perindustrian juga akan turut terkesan. Dan juga kita tahu apabila dalam konteks di mana cuacanya yang sangat buruk pada ketika ini melanda Turki, maka sudah tentulah sistem rantaian makanan juga akan terganggu. Jadi inilah yang akan menyebabkan proses menyelamat itu akan pasti memberikan kesan. Dan sebab itulah kalau kita tengok WHO telah menyeru untuk negara-negara di dunia ini menghulurkan bantuan, kerana WHO menjangkakan bahawa keadaan yang berlaku, kesengsaraan yang akan berlaku di Turki ini akan mengambil masa yang panjang untuk memulih. Dan kita juga tahu apabila gempa bumi sebegini, maka sudah pastilah ia juga akan memberi kesan kepada kerajaan untuk memulihkan semula kedudukan ekonomi mereka, membangunkan semula industri yang terjejas, terutama memberi peluang kepada penduduk-penduduk untuk bekerja semula, memberikan penginapan-penginapan yang sesuai. Jadi inilah satu cabaran yang sangat besar, dan saya kira dalam konteks ini negara-negara Islam perlu memainkan peranan yang lebih. Kerana pada hari ini kita lihat OIC tidak begitu berperanan, terutama dalam menyalurkan bantuan. Dan di sinilah perlunya OIC untuk memberikan komitmen dan dedikasi yang cukup tinggi, memberikan apa juga bentuk bantuan, sama ada keuangan ataupun bukan keuangan, untuk membantu memulihkan semula keadaan, memberikan bantuan. Kerana dalam keadaan pada hari ini kerajaan Turki dengan ekonominya yang tidak begitu mapan, dengan kesan daripada pergolakan dunia, konflik dunia dan pelbagai isu yang melanda kesatuan Eropah, tekanan mereka terhadap kerajaan Turki itu sendiri, maka perlulah
negara-negara Islam termasuklah Malaysia untuk sama-sama memberikan bantuan sewajarnya kepada saudara kita yang mengalami bencana di Turki. Menarik. Baik, Dr. Kamaruzaman, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Mungkin adalah dalam masa 5-6 minit saja lagi. Tapi saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Kamaruzaman lah. Macam Dr. sebut tadilah, kita juga mengharapkan bahawa sememangnya kita tahu banyak NGO yang berada di negara kita ini sudah mula menggerakkan kekuatan mereka, seruan mereka dalam usaha untuk membantu rakan-rakan kita yang berada di Turki akibat daripada bencana gempa bumi ini. Tetapi mungkin juga kita juga sebagai rakyat Malaysia yang juga mungkin ingin memberikan sumbangan sebenarnya, mungkin dari segi keuangan dan sebagainya untuk membantu masa-masa gempa bumi ini juga harus berhati-hati, kerana kalau kita lihat dalam media sosial khususnya banyak juga NGO yang tiba-tiba muncul memohon derma dan sebagainya. Jadi mungkin Dr. Kamaruzaman ada pesanan supaya kita tidak terperangkap dengan gejala scam misalnya yang mungkin akan mengambil kesempatan di atas kesempitan yang sedang dihadapi oleh rakan-rakan kita di Turki ini. Doktor? Ya, terima kasih Datuk. Isu memungut derma ini bukanlah isu yang baru. Ya, malah di tempat kita pun sama juga, banyaknya skamer ya. Hantar kata anak matilah, anak sakit, hantarlah gambar dan macam-macam yang harta ada guna atas nama LHDN pun ada, polis pun ada dan macam-macam. Ya, jadi saya yakin dalam keadaan sekarang ni pun tidak mustahil akan ada pelbagai kelompok yang nak mengambil peluang di atas kesedihan yang dialami oleh seluruh rakyat tanpa mengira keturunan, kaum dan agama, kerana isu ini adalah isu kemanusiaan jadi saya harap sangatlah, sebab kita pun kena tahu bahawa bila kita nak bantu sebagai contohnya masyarakat yang hidup di Antakya itu di sana ada terdapat satu kelompok orang-orang Kristian yang jumlahnya besar. Mazhabnya ialah mazhab ortodoks Jadi kita nak tengok perspektif, membetulkan perspektif bahawa yang kita nak tolong ini di atas nama kemanusiaan dan juga keselamatan sejagat. Itu satulah nasihat saya. Nasihat saya yang kedua, supaya kalau kita nak memberikan bantuan sokongan, hendaklah memastikan supaya NGO itu adalah NGO yang berdaftar, yang telah pun ada dia punya website dia, ada Facebook dia, dan terbukti dari segi sejarah yang zaman sekarang ni Datuk bukan macam dulu orang main telefon, minta duit dan sebagainya. Sekarang ni maknanya kita boleh tengok dalam website dia, kita boleh tengok dalam IG, Twitter apa yang dia buat dan sebagainya kan. Kalau dah kita rasa yakin dengan usaha yang mereka lakukan itu, maka saya rasa inilah masa yang terbaik untuk kita membantu mereka di atas nama kemanusiaan. Manalah tahu nanti bila sampai masa kita pula akan ada orang lain yang membantu. Itu perkara yang kedua. Dan jangan sekali-kali terpengaruh dengan mana-mana pihak yang datang secara bersendirian atas nama individu, datang ke masjid, ke surau, tidak nama mana-mana NGO, maka menjadi tanggungjawablah pula pemimpin masjid dan surau itu ataupun mana-mana pihak jangan melayan mana-mana permohonan. Nanti nampak muka macam orang Turki je, dia mengaku orang Turki, dia kata dia duduk di Gaziantep baru sampai sini. Bila nak sampai, kapal terbang pun tak ada kan untuk nak jalan. Airport Sabiha Gökçen tu pun dikhaskan untuk kumpulan yang datang penyelamat. Jadi macam mana dia nak pergi dengan mudah sekarang ini dalam keadaan terputus hubungan dan sebagainya. Jadi kita tak kena ambil perhatian lah. Memanglah kita ikhlas Datuk nak bagi 1,000, 2,000 dan macam-macam duit yang kita ada. Tapi kita nak kena tengok juga pada zaman ni, kerana manusia bukannya baik semua macam kita baiknya, bukan bagus seperti bagusnya kita. Maka kita ambil sedikit kita panggil sedikit masa untuk kita memilih NGO yang kita yakin mereka nak bawa ke sana. Kalau dapat mereka bawa terus ke sana lagi baik. Dan kalau yang dah ada wakil mereka di sana pun itulah yang terbaik. Akhirnya insya-Allah kita harap dan kita sama-sama berdoa semoga mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi itu dalam tempoh yang terdekat terbaik, dan memastikan supaya mereka tidak
terus menerus mengalami apa yang disebut sebagai post trauma itu, yang biasanya dialami oleh seluruh masa-masa daripada peristiwa yang berlaku. Itu saja nasihat saya. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Kamaruzaman Yusof. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, dan tentunya terima kasih juga kepada saudara Muhammad Adib Nur Azman kerana sudi berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan bencana gempa bumi yang melanda Turki, dan sudah pastilah kita tahu sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa sensitif dengan perasaan kemanusiaan ini, kita juga sebenarnya mendoakan semoga segala masalah yang dihadapi oleh rakyat di Turki, terutamanya di kawasan-kawasan yang menghadapi bencana gempa bumi ini, akan dapat diatasi dengan segera, dan itulah doa kita sebenarnya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.